Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ahabbin nasi ilaina sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hassin akhlaqana kama ahsanta khalqana. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa 'alaika natawakkalu wa ilaikan nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ma qablahu wa khaira ma ba'dah. Wa na'udzu bika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dah. Ya Allah, dengan Engkau saja kami dapat berada di waktu pagi ini dan juga kami dapat berada di waktu petang. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan selepasnya. Ya Allah, lindungikanlah kami daripada kejahatan, kecelakaan yang ada pada hari ini, kejahatan yang sebelumnya dan kejahatan yang selepasnya. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita syukur, sama-sama kita mengucap Alhamdulillah sebagai tanda kita kenal Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui hakikat yang sebenar, iaitu kita apa saja yang kita dapat menikmati dengan dia itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah Subhanahu wa taala berbagai-bagai nikmat. Khususnya dibahagi dua, satu nikmat yang boleh dapat kita baca dengan kacamata kita, iaitu pakaian kita, makanan kita, minuman kita. Ada di sana nikmat, dia panggil nikmat maknawi, nikmat yang bahasa bukan bahasa boleh baca dengan mata kepala, yang bahasa makna, yang bahasa kira saja. Itu yang lebih besar daripada nikmat hissi, nikmat yang kita boleh tengok dengan mata kepala, iaitu Allah Subhanahu wa taala bagi jalan yang betul kepada kita, bagi agama yang betul. Dia tunjuk jalan yang baik. Dia bimbing kita kepada jalan keredaan dia. Dia bimbing kita sehingga kita dapat sampai kepada rahmat dia dan syurga dia. Itulah yang lebih besarnya. Alhamdulillah. Maka kita berada di waktu pagi yang mulia ini di rumah Allah. Salah satu daripada jalan yang baik yang Allah kurnia kepada kita. Memanglah
Kalau kita fikir, kita nampaklah betul-betul kata kita orang yang bernasib baik yang Allah bagi perkara yang baik pada kita, iaitu kita boleh mari masuk di dalam rumah dia, boleh kita duduk di majlis yang mulia yang mendekatkan diri dia, mendekatkan diri kita kepada dia. Cuba kita tengok berapa ramai banyak kawan-kawan kita, orang yang seumpama dengan kita tak boleh masuk rumah Allah, tak boleh berhimpun di majlis-majlis yang mulia yang seperti ini. Kita beberapa orang saja yang Allah jemput. Alhamdulillah. Oleh itu, kita sama-samalah rasa dapat benda yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tazkirah pagi ini, diminta supaya saya cakap tajuk peranan ulama di masa kini ataupun di akhir zaman. Apanya peranan ulama? Yang sebenarnya peranan ulama tu kita tak kena bagi tajuk lah. Tak kena bagi tajuk. Sebab apa? Kalau kita bagi tajuk, dia maknanya dia cerita peranan dia. Agama dia. Pak kita apanya? Boleh. Dia cerita pada ulama. Mana peranan ulama, mana tanggungjawab ataupun kerja ulama. Pak kita nak tahu apa kerja dia. Dia tahu, dia kerja. Tak payah kita tahu lah. Kita yang pentingnya kena tahu kerja kita itulah. Peranan ummah di masa akhir zaman. Tanggungjawab, kewajipan ummah. Begitulah paling penting sekalinya. Tak begitu. Tapi walau bagaimanapun, kita kata dia hubung kait. Hakikat yang sebenar, ulama dengan orang awam, ulama dengan orang-orang biasa ni. Ulama ni kelas dia, kita katalah status dia, kelas dia kelas pemimpin. Kelas yang terima amanah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk nasihat kepada ummah, untuk menyampai agama Allah kepada ummah, untuk jaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tanggungjawab peranan ulama yang sebenarnya. Mana peranan ulama, dia kena menyampai agama Allah. Dia kena jaga agama Allah. Dia kena suruh makruf, tegah mungkar. Kena, maknanya dengan secara ringkas, kena kerja agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membetulkan kesilapan di dalam segala segi. Di dalam segi akidah, di dalam segi syariat, di dalam segi akhlak, di segi apa dia panggil istilah-istilah. Dia kena baiki kesilapan atau kerja ulama. Kerana dia dipertanggungjawabkan di atas kerja agama. Ulama ni diibarat seperti Nabi. Betul yang dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Walaupun hadis itu tidak kuat, tetapi makna dia itu kuat, makna dia itu sahih, makna dia itu betul. Sebab tu Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Sahih Bukhari, dia buat tajuk
satu tajuk di dalam Sahih Bukhari, al-ulama warasatul anbiya. Tetapi dia tidak mendatangkan hadis yang Rasulullah kata al-ulama warasatul anbiya. Dia buat apa dia bagi, dia buat tajuk je. Dia letak di nama dia di tarjamah. Kalau kita biasa belajar dengan kitab Bukhari, kita boleh tahu style dia ataupun cara penyusunan Imam Bukhari. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, tajuk-tajuk di dalam kitab dia itu jadi satu pendapat dia. Ini makna pendapat dia. Dia buat tajuk baca Fatihah di dalam solat. Itu pendapat dia. Wajib baca Fatihah di dalam solat. Pendapat dia. Kemudian selepas daripada dia buat tajuk, dia mendatangkan ayat Quran berhubung kait dengan tajuk itu sebagai dalil di atas pendapat tersebut. Selepas daripada Al-Quran, dia mendatangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hak berkait dengan tajuk sebagai jadi hujah, jadi dalil di atas tajuk. Itu cara Imam Bukhari. Sekiranya kalau tidak ada ayat Quran berhubung kait dengan tajuk, tak ada hadis hubung kait dengan tajuk, tidak ada hadis sahih, dia buat tajuk. Ada tajuk, tak ada hadis. Hadis tak ada. Dia buat tajuk saja-saja. Dia tak mendatangkan hadis. Artinya di situ hukumnya ada, tapi hadis yang sahih yang cukup syarak dia tu tak ada. Dia tak mendatangkan. Maknanya sahih, hukumnya begitulah. Pendapat dia begitulah. Begitu lebih kurang. Kedai Imam Bukhari, dia buat tajuk tidak ada Quran, tidak ada hadis. Ada tajuk saja-saja. Kemudian ulama mari kaji pula sebab apa Imam Bukhari buat begini. Terbitlah beberapa sebab boleh Imam Bukhari buat begitu. Tinggi cara susunan Imam Bukhari seorang pada ulama yang sangat halus di dalam menyusun di dalam hadis di dalam Sahih Bukhari. Hadis pertama, hadis yang kedua dia kira. Hadis awal Bukhari dengan akhir dia kira. Hadis yang di akhir dia kira semua, dia ambil kira habis. Semacam arkitek buat bangunan lah. Kalau orang pandai dalam ilmu, dia nampak Imam Bukhari letak tu ada arti. Maka Imam Bukhari ada sebut, tetapi dia tidak mendatangkan hadis al-ulama warasatul anbiya, ada dia buat tajuk. Sebab apa? Hadis al-ulama warasatul anbiya ini tak cukup syarat sahihnya di sisi dia, tak boleh nak masuk di dalam Sahih Bukhari ni. Kerana Sahih Bukhari, di dalam Sahih dia ni dia ada syarat-syarat dia. Perawi syarat begini, perawi kena syaratnya kena semasa dengan guru, dengan sempat dengan guru dia, kena sempat dengan guru dia. Perawi ni kena hafaz, dia ada syarat nama dia. Bila tak cukup dia tak masuk. Walaupun makna dia hakikat perkara tu, realiti perkara tu begitu. Oleh itu tanggungjawab ulama ialah dia sebagai warasatul anbiya. Segala yang memsakai nabi-nabi, yang makan pesaka daripada nabi-nabi. Maka telah maklum kita al-anbiya, nabi-nabi itu la yuwarrisuna, mereka itu tidak memsakai al-mala akan harta. Dia tak tinggal harta dia tu, dia tak tinggal. Kalau dia tinggal pun tak jadi pesaka harta dia. Innama yuwarrisuna al-ilma, dia memsakai ilmu, dia tinggal ilmu. Hak dia jadi pesaka dia, pesaka ilmu. Pesaka dakwah, bawa agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama ni seolah-olah nabi, seolah-olah rasul.
ulama bagi Nabi Muhammad, ulama umat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah nabi selepas daripada Nabi Muhammad yang menyampaikan syariat, hukum hakam, agama-agama yang dibawa, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tanggungjawab ulama yang sebenarnya. Maka ulama yang tanggungjawab ini mesti kena bersifat dengan sifat-sifat yang tertentu lah. Sifat sebagai sifat Nabi, di antaranya mesti kena benar, mesti amanah, tak boleh nak khianat, tak boleh nak tipu ummah, mesti ikhlas, tak boleh nak kerja dengan ria, tak boleh nak kerja dengan ambil kesempatan cari kehidupan dan umpamanya. Tanggungjawab besarlah ulama akhirat, ulama untuk cari keredaan Allah. Tanggungjawab kerja agama ni sangat-sangat besar. Maka ulama ni lah kita boleh tengok, kita bacalah latar belakang ulama sebenar, iaitu imam-imam al-mujtahidin. Seperti Imam Abu Hanifah, seperti Imam Malik, Imam kita Asy-Syafi'i, Imam Ahmad Al-Hambali. Ini tidak khilaf kata ulama yang sebenar, ulama yang jadi imam ikutan bagi ummah yang sebenarnya. Itu peranan ulama. Dia jadi pembawa agama, penerang agama, penyampai agama dengan secara amanah. Kalaulah ulama tu dia tidak tanggungjawab dengan secara amanah, maka itu dinama ulama dunia. Ulama usu', ulama jahat. Lepas tu dibagi ulama tu kepada dua kumpulan. Ulama akhirat, ulama dunia. Ulama dunia ni dia tidak amanah. Dia khianat. Dia menipu. Sebab tu kalau kita tengok ulama yang sebenar, ulama yang akhirat sungguh seperti imam-imam kita tu, Imam Nawawi dan umpamanya, mereka sangat jaga amanah. Kalau dia nakal, kalau dia ambil perkataan orang lain, mari dia sebut berkata Syanung bin Syanung. Kalau dia tak tahu orang yang kata, dia kata seperti dikatakan, qila. Dia ambil kata orang. Amanah dia sangat-sangat halus. Adapun kita, ulama supaya kita sekarang, kita berniaga dengan modal ulama, tapi kita buat kata tunjuk pandang kita. Ni pandang aku. Intisari daripada ayat ni begini. Intisari pada hadis ni begini. Nampak hebat. Lebih pada Imam Syafi'i lagi. Padahal menego dengan modal orang aja. Tak sanggup nak kata qala Syafi'i, qala al-Imam Nawawi. Ini satu daripada tanda tidak amanah. Kadang nakal itu buat apa, cara palsu pula, buat pembohongan pula, wal iyadzabillah. Tengok ulama belakang ubah kitab-kitab ulama dulu. Khususnya saya akan contoh seperti kitab Azkar bagi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kitab Azkar bagi Imam Nawawi. Dia buat satu tajuk dalam kitab Azkar, bab ziarah kubur Nabi. Satu bab ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dia sebut di bawah tu sunat kita menziarahi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama belakang ni bila dia cetak ke baru, dia ubah. Dia buat bab ziarah Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tukar boleh, dia tukar boleh. Orang amanah ilmiah, amanah ilmu, dia tak tukar. Kalau rasa kata tak betul, dia komen, buat nota kaki, komen di bawah. Begini tak betul, begini silap sepatutnya begini, aulanya begini. Itu ulama kita, ulama akhirat sangat-sangat amanah di dalam ilmu. Sebab itulah besarlah tanggungjawab ulama. Di antara kerja ulamanya, kerja dia menyuruh makruf, tegah mungkar. Bila berlaku kemungkaran, mesti dia kena menegah. Bila nyata perkara tu tak betul, dia kena membetulkan. Cuba kita tengok latar belakang Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Latar belakang Imam Izzuddin rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima. Maka ini saya nampaklah kata ni ulama yang sebenar. Dia tak takut kepada cela caci orang yang mencela. Dia tidak takut illallah, malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Nawawi dia tegah pemerintah. Sehingga dia tegah yang berarti siapa dia suruh letak jawatan. Halau keluar daripada negara. Siapa begitu, siapa kelah. Imam Izzuddin alaihi salam, dia tahu kata, dia berpendapat, dia tengok latar belakang pemerintah di Mesir, tak boleh jadi pemerintah, tak sah jadi pemerintah pada syarak, tak boleh dok kekal pemerintah begitu, kerana tak sah. Dia nak akad nikah orang tak ada wali, nak jual beli harta yang tidak ada ampunnya, harta tengah, tak boleh. Dia sentuh. Serta dia kata pemerintah ni tak boleh jadi pemerintah, tak sah jadi pemerintah. Sebab apa? Sebab pemerintah di masa tu, pemerintah dia dikira sebagai abid, sebagai hamba. Kerana asal nak boleh jadi pemerintah ni, dia hamba-hamba bagi orang. Tapi dia bertukar jadi pemerintah. Dia satu masa Mesir ni, pemerintah dia tu, dia guna hamba-hamba jadi kaki tangan kerja dia, pegawai kerja dia. Pegawai besar, pegawai kecil, semua dia ambil hamba jadi pegawai kerja. Akhir sekalinya, hamba ni boleh naik jadi pemerintah. Bila naik jadi pemerintah, di dalam keadaan dia hamba lah. Masih hamba, tidak merdeka. Imam Izzuddin tegas tak boleh nak merintah. Dia kata dia akan iklan, dia akan umum, dia nak jual pemerintah Mesir ni. Dia nak jual kepada orang. Dia nak tender, dia kata. Dia nak tenderkan pemerintah Mesir ni. Siapa nak beli, mari. Nak tender harga. Orang ni berani berapa, dia nak jual dengan harga orang yang berani tinggi. Siapa kepada seorang pemerintah tu, dia tak boleh nak tahan dah. Akhirnya, dia hantar orang suruh pergi kepada Imam Izzuddin Ibn Abdussalam, suruh maknanya jangan lagi bercakap isu ni.
Kalau bercakap, dia akan bunuhlah. Siapa kelah tu? Ada kaki tangan dia sapa kepada Imam Izzuddin. Kata seorang daripada pemerintah pemimpin menteri itu, sapa begitu. Dia tegas, dia kata dia akan dia nak tender pemerintah Mesir untuk jual. Kerana tak sah nak merintah begini. Seorang daripada menteri lah, dikatakan menteri, kalau kita di hari ni, dia ambil pedang dia, cabut pedang dia, naik kuda, pergi ke rumah Imam Izzuddin terus. Masuk ke rumah, sampai ke pintu rumah, anak Imam Izzuddin terbit mari sambut. Dia kata dia nak jumpa dengan ayah lah, dengan bapa, dengan Izzuddin. Izzuddin pun keluar. Tegas, berani. Pedang sudah keluar daripada sarung. Tapi dengan hebatnya Imam Izzuddin, bila pemerintah tu tengok saja Imam Izzuddin, gegar, gemetar habis tubuh dia sehingga terlucuk pedang di tangan dia, terjatuh pedang di tangan. Tak boleh nak teruskan keazaman dia. Dia azam tu dia tak boleh nak terus. Akhir sekalinya kena bincang bersorak kabinet kerajaan semua. Sorak kita nak buat macam mana ni? Cara merintah kita tak sah. Imam Izzuddin nak tender jual apa kita. Nak buat macam mana? Putus sepak dia kena serah pada dia lah. Serah pada Imam Izzuddin. Tanya dia bila nak tender jual, siapa nak jual? Siapa nak terima pitih? Siapa nak terima duit ni? Hak jual. Nak buat macam mana duit, nak macam mana? Puak dia nak duduk mana? Serah pada Imam Izzuddin. Dia tender jual. Sorang. Jual dengan harga yang termahal, yang paling mahal. Akhir sekali duit tu dia reta sudah jual. Dia iklan orang beli tu suruh merdekakan semua. Bila merdeka tu lah jadi orang merdeka, baru balik mari jadi pemerintah semula, baru sah, baru boleh nak menikah kahwin jadi pemerintah yang betul pada syarak. Sebab tu digelar Imam Izzuddin dengan kata Ba'i'ul Umara, seorang daripada penjual pemerintah. Dia orang jual pemerintah. Tegas siapa begitu. Itu ulama akhirat. Ulama akhirat begitulah. Bila kelah ni lah, ini kata orang beriman sebenar dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kelah-kelah Nabi ke, kelah Rasul dia panggil ada mukjizat lah. Bila ada satu perkara, ada mukjizat. Itulah cuba tengok. Ada karamah dia, pedang duk tangan pun boleh jatuh. Masa Perancis nak serang Mesir kan. Masa Perancis nak serang Mesir, mari datang dengan kapal, dengan kenderaan laut. Mari Imam Izzuddin terbit sendiri di dalam rubungnya peperangan. Terbit. Bila terbit pergi, serangan pada Perancis tu mari sebelah laut. Kebetulan angin kuat mari. Dia berdoa, ya Allah, permudahkanlah angin kepada kami. Artinya begitu. Jadilah angin ni tentera bagi kami. Angin tu pusing hadap kepada perahu tentera askar Perancis. Tergelar habis askar Perancis. Dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ulama akhirat, ulama yang hakiki. Itu peranan dia hak sebenarnya. Dia tak takut kepada celah caci orang yang mencaci. Ulama kita bodak. Ulama bodak. Nampak hak mana ada untung, bodak dengan hak tu. Tak kira dah hukum tu kau kira belakang.
Hak tak boleh pun cari jalan baca ayat Quran, cara ayat Quran sokong nak boleh. Tu kita. Tu kata wallahu alam, susahlah. Ini zaman fitnah nama dia. Fitnah. Ulama sendiri pun kena fitnah. Kita orang awam pun kena fitnah. Terfitnah. Wal'iyadzubillah. Ulama mesti menerangkan kebenaran, membetulkan kesalahan. Hak benar dia kena menerangkan. Bila tak terang lagi, tak nyata lagi, dia kena siapa, dia kena cerita, dia kena wayak betul. Seperti kita kata kepelsuan yang berlaku di dalam masyarakat kita, di dalam tajuk berdakwah, khususnya seperti saya nak ambil satu, kita mesti ikut salaf. Satu, ini mesti ulama kena bertanggungjawab, kena beri keterangan. Satu-satu daripada cara yang salah, satu daripada cara mesti kena memperbetulkan. Satu pada perkara mesti kena memperbetulkan. Kerana ini satu perkara yang salah. Sebab apa? Itulah makna kita ni, kita di dalam fitnah, kita tak tahu sebab-sebab dia, hak negatif dia tu apa, hak salbiat, hak salah dia tu apa kat mana. Dia panggil ayat tu, ayat ikut salaf itu adalah ayat yang nampak pada zahirnya elok, pada zahirnya comel, pada zahirnya betul, tak ada salah pun. Tak begitu? Kita rasa macam mana? Cuba kita rasa tengok. Cuba tek di lidah tengok rasa macam mana. Kita ikut salaf. Mari kita sama-sama ikut salaf. Rasa pahit tak? Kau rasa manis? Manis. Kalau saya rasa manis. Rasa manis, rasa nak je. Kalau ada banyak pun nak sipai taruh. Rasa sedap, rasa manis. Tetapi pada hakikatnya, perkara tu sangat-sangat bahaya. Pada hakikatnya, di dalamnya racun. Di dalamnya racun. Sebab apa? Pertamanya, tidak ada di sana mazhab yang dinama dengan mazhab salaf. Yang realitinya tak ada di sana mazhab salaf. Dengan mana mazhab salaf yang satu, yang tidak berkhilaf, yang tidak pecah belah, tidak ada. Tidak ada siapa pun boleh nak tunjuk, tak ada sumber tempat kita nak berpegang mazhab salaf. Kalau kata kita nak kembali kepada mazhab salaf, nak ikut salaf yang sebenar, kita nak pergi pakai sumber mana? Kita nak rujuk kepada sumber mana? Tak boleh saya pakai hari ni pun tak boleh. Siapa dia yang jadi tuan mazhab salaf, yang membuat mazhab salaf? Kalau kata mazhab Syafi'i, kita boleh tunjuk selalu. Imam kita Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beranak pada tahun 150, wafat pada tahun 204 Hijriyah. Dan silibus dia, cara dia memahami agama, cara dia berdalil macam mana di dalam agama, ada mazhab dia. Mazhab dia ni makna cara silibus dia tu dan pendapat dia tu. Maknanya pendapat Imam Syafi'i ada tercatat dengan secara sahih daripada Imam Syafi'i. Catat di dalam
tajuk yang tertentu di dalam tajuk solatnya, di dalam tajuk puasanya, bahkan di dalam Imam Syafi'i lah yang menghimpunkan segala tajuk di dalam syariat, di dalam fiqh ke semua. Sempurna dia himpun habis. Imam-imam yang dulu, Imam Abu Hanifah tak sempurna. Imam Malik tak sempurna. Imam Syafi'i habis. Daripada ibadat, muamalat, munakahat, jinayat, dia sebut habis. Sebut ke semua. Sehingganya hukum burah sebelum daripada Imam Syafi'i tak ada sebut hukum burah di dalam fiqhnya. Burah ni maknanya kumpulan yang diraka kepada yang lawan dengan kerajaan yang adil. Kumpulan Islam juga duduk di bawah pemerintah kerajaan Islam yang adil, tapi dia lawan dengan kerajaan, tak taat kepada kerajaan, derhaka pada kerajaan, nama dia burah. Imam Syafi'i awal-awal yang buat Kitabul Burah. Imam Syafi'i reka ke? Tak, itu pendapat dia yang dia ambil istinbat pada Al-Quran, istinbat pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Allah kata kalau dua kumpulan orang mukmin berperang, kamu kena damaikan. Kena damai. Jika satu kumpulan tu tak terima damai, ia perang terus, kamu perangkan, kamu kena perang, kamu kena serang kumpulan yang derhaka, yang tak taat kepada kerajaan. Faqatilul lati tabghi, sehingga hatta tafi'a ila amrillah, sehingga dia klik kepada hukum Allah, terima ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kerajaan adil perang bunuh orang burah, boleh guna senjata sebagai perang dengan orang kafir bila ada keluar daripada ketaatan, ada kumpulan keluar pada ketaatan, ada syarat-syarat dia. Bila dia mempunyai syaukah, ada kekuatan. Kalau sekarang dia ada pistol, ada buah bom, ada apa untuk lawan. Kalau dia tangan saja tak boleh. Tak boleh juga. Ada Imam Syafi'i ada buat syarat-syarat dia. Itu mazhab Syafi'i. Nak jadi mazhab ni, dia kena ada silibus dia untuk faham Quran, dan pendapat dia dengan silibus dia tu, dia boleh ambil hukum jadi pendapat dia. Mana pendapat dia ni iaitu pengertian Al-Quran, maksud Quran dan hadis yang dia faham mengikut silibus yang dia faham pada Al-Quran dan Al-Hadis daripada dalil agama. Silibus ni pun mari pada Quran dan hadis juga. Itu nama mazhab. Maka salaf siapa? Silibus salaf macam mana silibus salaf? Siapa tahu? Tak ada. Sebab dia salaf ni tak ada mazhab. Sebab tu direka-reka saja. Kata mazhab salaf dibuat. Ini mazhab salaf begini, mazhab salaf silibus salaf begini. Tak ada. Buat seperti dibuat silibus akidah bagi Imam Syafi'i. Begini. Itu direka saja, tak ada. Dibuat. Sebab tu ikut salaf, perkataan ikut salaf adalah perkataan yang tidak ada makna baginya. Tak boleh. Nak praktik tak boleh. Nak praktik tak boleh. Kata boleh. Nak praktik tak boleh. Sebab tuan dia tak ada. Tuan salaf tu tak ada. Sebab apa? Kalau kembali pada mazhab salaf, ialah kembali pada mazhab Syafi'i, kembali pada mazhab Hambali, kembali pada mazhab Imam Maliki, kembali mazhab Imam Abu Hanifah. Bukan kata satu. Kerana mereka itulah yang salafnya. Kalau kata mereka, bila kata salaf, mereka kata sahabat. Kemudian bila kita pergi nak ikut sahabat pula,
pendapat sahabat pula tidak sama. Manhaj sahabat pula tak sama. Di dalam pendapat sahabat pun ada berkhilaf-khilaf. Maka tidak ada mazhab yang muwahhad. Mazhab yang satu tak ada. Oleh itulah kata ikut salaf itu perkataan yang tak boleh nak praktik dan ada di dalamnya racun. Apa racun? Maksud mereka ikut mazhab salaf iaitu salaf yang dibagi title kepada orang yang tertentu, yang diberi apa dia panggil, diberi kelas, diberi status kepada orang-orang yang tertentu sebagai pembawa kebenaran, sebagai pembawa mazhab salaf. Seperti diberi status kepada Muhammad bin Karram. Bila kata kembali kepada mazhab salaf, di dalam tajuk akidah, iaitu kembali pada pendapat Muhammad bin Karram, kembali pada pendapat Ibn Taymiyah, kembali kepada pendapat Muqatil bin Sulaiman, kembali pada salaf yang salah yang sesat, bukan salah yang betul. Buat pengukuran kebenaran dengan mazhab salaf, itu adalah pengukuran yang salah, pengukuran yang saya kata tak boleh nak praktik itulah. Sebab apa? Beberapa sebab. Satunya, salaf itu tidak ada pengasasnya. Yang kedua, kesemua sesat, firqah-firqah yang sesat, kesesatan yang berlaku, yang berpanjangan, yang berterusan sampai kepada hari ini pun, semua tu muncul berlakunya di masa salaf ke semua. Muncul di masa salaf semua. Mari daripada salaf. Salaf pula bukan kata mari daripada orang-orang yang biasa, kadang mari daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Orang yang duduk bersama dengan Nabi, sahabat Nabi. Salaf itulah yang keluar sesatnya. Bukan kita maklum selepas pada wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat berselisih yang tak sampai pada peringkat salah, tapi sahabat dah berselisih. Siapa yang berhak nak jadi khalifah? Selisih dah. Sampai kepada kelas siapa lebih selepas pada Rasulullah. Sampai ke hari ini pun tak boleh nak kata mazhab salah yang satu. Siapa lebih? Abu Bakar ke? Ada pendapat salaf kata Abu Bakar. Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali turut tertib khalifah. Setengah pendapat salaf, Sayyidina Ali yang nombor satu. Beratus daripada salaf, Sayyidina Ali afdal daripada segala sahabat. Seafdal manusia selepas pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada kalangan sahabat sendiri, melebih Sayyidina Ali ni banyak. Tabi'in sampai beratus orang. Melebih Sayyidina Ali di atas Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Ini salah. Ada khilaf. Kita nak ikut yang mana ni? Kalau kata ikut salaf, kita nak kata siapa lebih? Siapa afdal selepas pada Rasulullah kalau nak ikut salaf? Kalau kata, aku kata Abu Bakar. Ni salaf kata Abu Bakar, ni salaf ni seperti kita kata Ammar bin Yasir. Dan beberapa orang sahabat. Dia kata Sayyidina Ali lebih. Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kalau tak silap saya, Imam Malik,
Dia kata Siti Fatimah seafdal ummah, seafdal manusia selepas pada Rasulullah. Fatimah tu lebih. Ada kata Ja'far At-Tayyar lebih, macam-macam, ada khilaf daripada orang salaf. Satu. Bila nak ikut salaf, nak ikut yang mana? Tak boleh. Selepas pada wafat Rasulullah, siapa yang murtad? Tak ke sahabat Rasulullah, jadi murtad. Wal'iyadza billah. Setengah pada sahabat yang besar jadi pembatu Musailimatul Kadzdzab. Ada hadis yang sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita ingat lafaz dia lebih kurang. Rasulullah beri pom beginilah majlis begini. Rasulullah kata ada di dalam kalangan kamu ini, di dalam kalangan sahabat aku ni, mereka yang lidah dia tu besar, maknanya dibala, diazabkan dia dengan kata lidah dia besar lah. Maknanya dia daripada Rasulullah tak kata betul-betul pada ahli neraka, tapi dia akan diazab di akhirat dengan lidah dia tu dibakar dengan api neraka di akhirat. Begitu Rasulullah. Abu Hurairah kata, aku bimbang takut kena aku. Aku perhati seorang demi seorang. Seorang demi seorang. Lepas mati seorang sahabat Rasulullah, selamat, Abu Hurairah kata. Mati seorang dia tengok, selamat. Mati seorang, selamat. Sehingga ada dua orang, dia dengan seorang lagi. Tinggal dua orang dah. Hak dalam kalangan hak Rasulullah. Kata dalam kalangan kamu tu ada dua orang. Dia kata, mana kalau cakap pasal tani siap dah. Kena aku dah apa, siap dah aku ni. Dia bimbang takut kena dia dah. Takut kena di atas dia. Tapi bila dah sudah wafat Rasulullah, Musailimatul Kadzdzab muncul. Muncul seorang daripada orang munafik dia panggil. Dia mengaku dia jadi nabi selepas pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi selepas pada nabi. Dakwah, baca hadis Nabi, kata dia jadi nabi. Tu murtad, sahabat Nabi jadi murtad agama. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, hatta seorang sahabat hak kata Abu Hurairah kata apa ni, ada dua orang, dia dan seorang lagi. Orang hebat. Sayyidina Abu Bakar ambil hatta dia pergi berdebat dengan Musailimatul Kadzdzab. Untuk berdebat dengan orang-orang murtad supaya kembali kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenar. Nak beritahu kata Musailimatul Kadzdzab ni pendusta, bukan nabi yang sebenar, tidak ada nabi selepas pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu hebatlah. Orang barisan depan, orang alim, tokoh daripada kalangan sahabat. Hatta untuk ajak orang kembali kepada agama Allah. Tapi bila dia pergi sana, kerjalah yang dipertanggungjawabkan, kerja tanggungjawab dia tu. Akhir sekalinya Musailimatul Kadzdzab bagi tawaran. Begini, kamu royak hadis, baca kamu bersama dengan Rasulullah lama, dengan Nabi Muhammad lama, mu goyak, mu iklan, mu jadi tabligh bagi aku.
bersapa kepada orang ramai, kata Nabi Muhammad ada bercakap, ada sebeda, kata yang jadi Nabi selepas aku ni Musailimah ni. Musailimah. Beri tawaran nak bagi pengkat, bagi harta, bagi keduniaan lah. Akhirnya dia terima. Dia jadi pendakwah pula kepada Musailimatul Kadzdzab. Tu fitnah. Fitnah. Ini siapa? Takkan salaf. Wal'iyadzabillah. Sebab itulah kita tak ada yang paling berharga selain daripada kita dapat bimbingan daripada Allah. Allah jaga kita, Allah pimpin kita. Kita ni tak ada apa pun. Perisai pun tak ada, alat-alat pun tak ada, kelebihan tak ada, tapi Allah jaga. Tak menyesatkan kita. Kita boleh duduk di atas hari yang betul. Alhamdulillah. Kalau kita tengok kisah yang sebegini, Allah, orang hebat, bukan orang biasa, tapi boleh jadi murtad. Itulah kerana lidah dia jadi pendakwah kepada Musailimah, itulah kata lidah dia akan besar di akhirat. Dia akan masuk neraka tu. Abu Hurairah dia syukur. Tak apa dah, lepas dah dia. Kena kepada seorang ni lah Rasulullah kandaknya. Rasulullah tidak fokus kepada orang-orang. Dia kata dalam kalangan kamu. Nak cerita kata berlaku di masa salaf ni, berlaku benda palsu semenjak pada salaf. Khawarij berlaku masa salaf. Sayyidina Ali perang dengan Khawarij. Salaf juga Khawarij. Maka kita nak kata salaf ni satu mazhab yang maksum, boleh kita nak kembali, nak rajak, nak pakai salaf mana? Al-Quran makhluk bukan makhluk ke? Khilaf pula di antara salaf. Imam Bukhari kata Quran makhluk, Quran ni makhluk. Imam Ahmad kata Quran bukan makhluk. Khilaf di antara orang salaf. Banyak kalau tengok khilaf orang salaf, maknanya di dalam akidah ada khilaf dan di dalam tajuk fiqh ada khilaf. Muncul ke Khawarij pun di masa salaf, Mu'tazilah pun di masa salaf, Mujassimah pun di masa salaf. Semua kepala sesat ni muncul di masa salaf ke semua. Bahkan mari daripada mereka dakwa kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis ke semuanya. Sebab itulah saya kata kita kena jaga-jaga, kena faham perkataan kembali pada salaf, tak boleh nak praktik. Tak boleh. Kata itu demi untuk mengajak kepada mazhab Mujassimah. Itu tanggungjawab saya nak sampai kata peranan orang jadi tok guru, orang pandai, walaupun saya di hari ni melagak pandai lah, buat-buat pandai, ya bukan pandai. Buat-buat pandai, ada sikit sebanyak maklumat tentang agama tu yang saya tahu, begitulah. Berkata kembali pada salaf, maksud kembali pada salaf, mari kita ikut mazhab salaf yang sebenarnya ikut mazhab Mujassimah. Dengan kata lain, ikut pandangan Ibnu Taimiyah di dalam bab akidah. Ibnu Taimiyah dia membangkitkan, dia menghidup balik kembali mazhab Mujassimah, mazhab Muqatil bin Sulaim, mazhab Muqatil, mazhab Muhammad bin Karram. Mazhab Mujassimah yang plesu, yang berkata Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Adam seperti rupa Allah. Allah mengambil tempat duduk di atas arasy, yang ada ruang kosong, yang tak, Allah tidak memenuhi arasy, ada ruang yang kosong lagi,
4 jari demi untuk nak memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari akhirat. Di hari akhirat Allah menghormat membesarkan Nabi dengan angkat Nabi duduk bersama dengan dia di atas arasy yang ada lagi kosong 4 jari. Allah berada di atas arasy. Arasy itu bunyi suara beratnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa petani, arasy tu bunyi kiyek kerana berat Allah, seperti reka yang baru, seperti tempat duduk di atas belakang gajah, belakang utah, orang buat tempat dia panggil reka tu, dia panggil apa, sekeduk, plana baru buat daripada rotan. Bila rotan baru ni dia bunyilah, bunyi dia bergisi gesek dia tu kiyek. Beratnya Allah. Arah tu duduk begitu. Kiyek. Allah bergerak, Allah diam. Itu pegangan Muqatil dan Muhammad bin Karam dan Ibn Taymiyah sebut di dalam kitab dia. Itu dakwah kepada salaf. Itu maksud salaf. Alam ini qadim bin naw. Alam ini qadim bil jinsi. Jenis alam ini qadim. Afrak dia tu baru. Satu-satu dia tu baru. Ada satu benda yang sama tua dengan Allah tu bercakap mudah. Adapun salaf yang sebenar, akidah yang betul, tidak ada di sana makhluk Allah yang qadim. Tidak ada di sana alam yang qadim. Kesemua alam itu baru kesemuanya. Itu peranan kita kena bagi keterangan. Dan kita orang awam ni mesti kena belajar cari kebenaran. Kita kena cari guru ahlillah sungguh, guru akhirat, ulama yang betul-betul faham agama. Faham kaedah agama sungguh. Dengan kata lain, ulama kibar, ulama yang besar-besar, ulama yang diberi pangkat ulama oleh ulama. Jangan kita bagi. Kalau kita bagi, saya ni pun orang kata ulama dah ni. Saya banyak dibagi. Ulama pun bagi, orang wali pun bagi, macam-macamnya bagi. Tapi siapa yang bagi pingat ni? Pingat ulama bagi pingat wali. Orang yang tak faham agama. Saya selalu buat contoh. Nak kenal orang kaya ni, kena orang kaya. Kenalah orang kaya. Kita orang sesak, orang petani panggil sesak. Sini boleh faham tak sesak? Sesak ni kata kereta banyak dia panggil sesak. Tapi sana kalau orang miskin ni dia panggil sesak. Orang fakir, orang miskin, orang sesak. Untuk Melayu sungguh. Tu ada pun fakir miskin tu arak tu. Orang fakir, orang miskin bagi status, bagi title lah. Betul tak saya sebut title dah? Title kaya kepada seseorang tu tak betul. Sebab dia ada RM1. Bila dia tengok orang ada RM10, RM1,000, tentu dia kata kaya. Oh, kaya. Datuk lah ni. Dia bila datuk dah. Dia bila datuk. Sebab apa? Dia buat pengukuran dengan hak dalam poket dia. Dalam poket dia RM1, adu dengan RM1,000. Orang RM1,000 kaya tak? Kaya tak? Tapi kalau kata definisi kaya, bukan kaya lagi RM1,000. Dia tak panggil kaya. Tapi bila dah kita sangat sesak, sangat fakir, kita bagilah kata orang itu kaya. Bila orang itu tak sedekah pada dia, oh ini kikir, dia hukum lah. Bagi hukum. Hukum dia tu betul tak betul? Tak betul lah. Tak betul. Begitulah banding. Kalau kita orang awam bagi pangkat pada seorang itu wali, bagi pangkat pada seorang itu orang alim, tak tepat, tak betul. Kalau betul pun kebetulan. Kebetulan. Tu je, bukan betul dengan sebab dia kena dak.
Nak kenal orang alim, kena orang alim. Nak baca orang alim seperti baca Tabaqat Asy-Syafi'iyah yang ditulis oleh Imam Subki. Orang alim tulis, ni orang alim, nama ni, akidah dia begini, fiqh dia begini, tok guru dia orang ni, anak murid dia orang ni. Tu baru boleh kenal orang alim. Orang alim yang masuk di dalam di dalam catatan orang alim. Sebab itulah ulama kita Muhammad bin Abdul Wahhab, pendakwah Wahhabiyah tu, dia bukan orang alim. Tak ada ulama masuk dia di dalam catatan kategori orang alim. Tak ada. Dia tak masuk dia dalam orang alim. Tak ada. Dia tak masuk di dalam senarai orang alim. Cuma mari di belakang ni, cara akademik belakang, cara politik belakang, dia nak angkat taraf kata Muhammad Abdul Wahhab orang alim. Hari inilah orang dia buat. Orang alim, dia masuk nama Muhammad Abdul Wahhab di dalam tu. Dia hari ni orang belakang, orang 10 tahun, 100 tahun kot belakang, Muhammad Abdul Wahhab alim lah. Ini tidak amanah di masa belakang ni, tak ada. Sebab dia tak sapa status orang alim tu. Kategori dia tak cukup. Begitulah. Lebih kurang yang saya boleh sampaikan pagi ni sebagai tazkirah subuh. Betulnya saya pun tak tahu masa tu banyak mana. Minta maaf lah kalau ambil masa lebih tu. Dan apa saja yang saya sampai, apa yang ada manfaat, ada faedahnya, itu adalah taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ada, saya sebut tu ada terkasar, ada tersentuh, minta maaf banyak-banyak. Akhir sekali kita harap bahawa Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, dan khususnya taufik kita, minta Allah tunjukkan kepada kita jalan yang dapat kita sampai kepada keredaan dia, rahmat dia dan syurga dia. Itulah hal kita naknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana 'amma wa la tu'adzibna ila yaumil qiyamah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.